Sistem pemerintahan di Filipina sebelum dijajah ialah terdiri daripada daerah-daerah kecil yang dipanggil barangay dan diperintah oleh golongan datuk. Di selatan Filipina pula, wujud kerajaan-kerajaan Islam. Selepas penjajahan Spanyol di Filipina, sistem pemerintahan di Filipina berubah. Kabinet Jeneral merupakan pemerintah tertinggi di peringkat pusat. Datuk Bandar menjadi pentadbir wilayah dan Gabenor kecil mentadbir kawasan bandar. Pentadbiran peringkat tempatan dilaksanakan di bawah sistem encomienda yang diketuai oleh encomiendero. Tugas encomiendero ialah menjaga keamanan, mengutip cukai dan mengkristiankan penduduk barangay. Sistem ini dibenci penduduk Filipina kerana menggunakan cukai yang tinggi dan mengamalkan kerahan tenaga. Penyatuan barangay telah menyebabkan kemerosotan terhadap sistem pemerintahan tradisional dan pengaruh golongan datuk. Perkembangan nasionalisme di Filipina mempunyai dua tahap. Di tahap yang pertama, muncul gerakan Dakia yang dipimpin oleh Jos Rizal. Beliau disokong oleh golongan pertengahan berpendidikan barat. Mereka menuntut agar Filipina dijadikan wilayah Spanyol dan bangsa Filipina perlu diberikan hak yang sama seperti bangsa Spanyol dan diberikan kebebasan bersuara. Tuntutan mereka kurang mendapat tindak balas Spanyol. Oleh itu, Jos Rizal kemudiannya menubuhkan Liga Filipina. Tujuannya adalah untuk mendesak kerajaan Spanyol agar melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial. Kerajaan Spanyol berasa terancam, lalu menangkap Jos Rizal dan membuangnya ke dapitan di Mindanao. Jos Rizal dikenakan hukuman bunuh atas tuduhan terlibat dalam gerakan pemberontakan. Maka, gerakan Dakia pun berakhir. Di tahap yang kedua, muncul sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai Katipunan. Katipunan ditubuhkan oleh Andres Bonifacio. Pertubuhan ini menentang Spanyol secara radikal. Matlamat perjuangan mereka ialah menyatukan bangsa Filipina dan mencapai kemerdekaan melalui revolusi. Katipunan menggunakan media cetak, yaitu kalayan untuk menyebarkan fahaman revolusi kepada rakyat. Pada tahun 1896, Katipunan melancarkan revolusi bersenjata untuk menggulingkan Spanyol, tetapi gagal. Katipunan menjadi semakin lemah apabila Andres Bonifacio dihukum mati oleh seorang anggota Katipunan, yaitu Emilio Aguinaldo pada tahun 1897. Emilio Aguinaldo telah mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat dan berjaya mengusir Spanyol pada tahun 1898. Penyingkiran Spanyol ini memulakan penguasaan Amerika Syarikat di Filipina. Pengisytiharan kemerdekaan Filipina oleh Emilio Aguinaldo pada tahun 1899 tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Revolusi diteruskan sehingga Aguinaldo ditangkap pada tahun 1901. Amerika Syarikat terpaksa membenarkan penubuhan parti-parti politik yang berhaluan sederhana. Sergio Osama dilantik mengetuai Dewan Perhimpunan apabila partinya yaitu Parti Nasional memenangi pilihan raya pada tahun 1907. Pada tahun 1930-an, Nasional Filipina kembali menuntut kemerdekaan melalui perlembagaan setelah pucuk pimpinan Amerika Syarikat bertukar kepada fahaman yang lebih liberal.